Ini Rick dan dia telah memutuskan untuk mencari wang tambahan. Jika dia bertahan sebulan tanpa air langsung, dia akan mendapat $1,000,000. Paip dapur dimatikan, pintu depan dikunci dari luar dan peti sejuk hanya mengandungi makanan pejal. Kamera memantaunya sepanjang masa dan walaupun semuanya kelihatan seperti permainan, pada hakikatnya, seseorang jarang hidup lebih daripada seminggu tanpa air. Rick bermula dengan ceria dan gembira. Dia bergurau, bergambar, mengunyah keropok dan meyakinkan bahawa dia hampir mendapat $1,000,000. Tetapi selepas beberapa jam, setiap suapan bertukar menjadi pasir, lidahnya melekat pada lelangit mulutnya dan menelan menjadi sukar tanpa air liur. Keesokan harinya, Rick, kerana kebiasaan, membuka cerik kosong, mengintai ke dalam periuk dan mendengar bunyi yang datang dari paip. Fikiran tentang air kini menghantuinya. Sementara itu, tubuhnya mula menggunakan kelembapan dari dalam, dari hati, otot, sendi dan juga otak. 4 hari telah berlalu. Rick berbaring di sofa dengan bibir merekah dan lidah yang terasa seperti tisu terbakar. Peluh menjadi melekit dan tajam dan baunya menjadi tajam dan tidak dikenali. Suhu badan berubah-ubah, kadangkala panas tanpa sebab yang jelas, kadangkala sejuk di dalam bilik yang panas. Seminggu kemudian, dia bergelut untuk bangun dan duduk semula dengan segera. Jantungnya bekerja pada hadnya, darahnya semakin pekat dan sebarang pergerakan memerlukan keazaman. Biasanya, seseorang dalam keadaan ini akan berisiko mengalami trombosis atau stroke, tetapi Rick bertahan buat masa ini dan tidak mengadu pun. Dia pergi ke bilik mandi dan menyedari bahawa dia hampir kehabisan air kencing. Hanya beberapa titis, gelap dan tajam, seperti cuka. Rick melihat tandas bukan sebagai cermin, tetapi sebagai graf keadaannya. Buah pinggangnya berfungsi sia-sia dan jika ia berhenti, tubuhnya akan mula meracuni dirinya sendiri. Tetapi Rick terus melawan. Dia mengambil sepotong roti, memerahnya di tapak tangannya dan cuba menyedot sekurang-kurangnya sedikit kelembapan, tetapi mulutnya tetap kering. Dia menyedari bahawa makanan hanya membuatnya lebih dahaga dan menolaknya, memutuskan untuk tidak makan langsung agar tidak membuang titisan terakhir untuk penghadaman. Rick merangkak ke bilik mandi di mana udaranya sedikit lebih sejuk dan memegang pakaiannya berhampiran dinding yang lembap. Kemudian dia membalut dirinya di dalamnya, berharap dapat mengekalkan sekurang-kurangnya sedikit kelembapan. Keesokan paginya, dia mengambil kain buruk dan mengusapnya di atas kaca, menunggu embun turun. Kain itu sedikit lembap, tetapi tiada apa yang boleh dipicit keluar. Jadi Rick hanya meletakkannya di dahinya, sudah berasa sedikit lega. Dalam keadaan terdesak, Rick meletakkan sebuah balang untuk mengumpul air kencingnya, tetapi hanya beberapa titis yang keluar, terlalu gelap dan pahit untuk dikira. Rick ditinggalkan dengan tangan kosong dan dahaga yang meluap-luap, tetapi fikiran tentang $1,000,000 masih menyegarkannya. Rick tidur dengan nyenyak. Dia bermimpi tentang air, bukan sebagai penyelamat, tetapi sebagai perangkap. Dalam mimpinya, dia lemas, menyedot air dan menemui kekosongan. Tidur bertukar menjadi penyiksaan dan walaupun selepas terjaga, dia merasakan tubuhnya menjadi lebih kering. Suhu badannya menurun, ia adalah mekanisme pertahanan. Badan mematikan proses yang tidak penting untuk mengekalkan yang paling penting, degupan jantungnya. Bilik itu hangat, tetapi Rick dibalut selimut, terbaring hampir tidak bergerak, berbisik perlahan. Dia menghidupkan TV untuk mengalihkan perhatiannya dan segera terjumpa iklan minuman. Ais berdenting di skrin, titisan air mengalir ke bawah gelas. Rick tidak tahan lagi dan berpaling. Tekanan meningkatkan degradasi dan otak terganggu oleh setiap titisan yang berada di luar jangkauan. Rick cuba menipu dirinya sendiri. Dia memasukkan roti ke dalam mulutnya dan membayangkan air. Lidahnya tidak bergerak, kering seperti kardbord. Dia mengacaukan kata-katanya dan serta-merta hilang jejak sesuatu. Pada minggu ketiga, Rick jatuh ke lantai, dilanda kekejangan. Ia datang bergelombang, kini di betisnya, kini di jarinya. Darah tidak dapat menampungnya, garam tidak larut. Ia seperti motor yang berjalan tanpa minyak. Dia tidak lagi mengawal tubuhnya, dia hanya memerhatikannya. Rick pergi ke dinding. Di sana, dia membayangkan terdapat akuarium, buih, ikan, rumpai laut. Dia mengulurkan tangan, tetapi jarinya menyentuh kertas dinding kering. Halusinasi itu bukan sahaja bermula, ia telah menggantikan realiti. Dia mengambil alat kawalan jauh TV dan cuba meneguk seolah-olah dari gelas. Kemudian dia melihat sudu dan mengucapkan terima kasih atas airnya. Rick mengelirukan objek, bercakap dengan mereka, memujuk mereka untuk membantu. Dia sudah tinggal di ruang lain, di mana air adalah seseorang, bukan sesuatu. Pada hari ke-25, Rick dibawakan segelas. Seteguk air berharga $500,000. Dia tidak teragak-agak, hanya mengambilnya. Dia memegangnya dengan kedua-dua belah tangan, merenungnya lama dan akhirnya meneguk perlahan. Seolah-olah dia minum buat kali pertama dalam hidupnya. Dia membeku. Air itu menembusi tekaknya, meredakan kesakitan dan menyegarkan membran mukus.
Buah pinggangnya bertindak balas seperti radar yang telah menangkap isyarat, tetapi ia tidak dapat berbuat apa-apa mengenainya. Seteguk hanyalah fata morgana yang singkat, cantik tetapi tidak berguna. Rasa dahaga kembali serta-merta. Rick rasa seperti keadaannya semakin teruk. Tubuhnya diingatkan tentang apa itu kelembapan dan kemudian kehilangannya lagi. Kini dia bukan bermimpi tentang kemenangan, tetapi tentang tin soda yang terbuka. Tentang buih-buih dan desisannya. Rick nyaris tidak bergerak. Dia terbaring di sana, seolah-olah seseorang telah mematikan semua ototnya. Pernafasannya sekata tetapi lemah. Jantungnya berdegup kencang. Dalam keadaan ini, seseorang tidak membuat keputusan, dia hanya bertahan. Pada hari ke-30, eksperimen itu berakhir. Baki 1/2 juta terbaring berdekatan, tetapi tubuhnya musnah. Satu tegukan langsung tidak membantunya, tetapi entah bagaimana Rick terselamat. Jangan ulangi kesilapannya, sebaliknya langgan salurannya.